Hai, Assalamualaikum guys. So pada video kali ni aku nak sembang pasal masalah motor ni. Untuk pengetahuan korang, motor ni ada pada video yang lepas-lepas. Video motor ni convert kelas tangan. Kalau korang tengok ada kelas tangan ni. Tapi video kali ni bukan kita nak sembang pasal benda tu. Kita just nak sembang pasal motor ni tiba-tiba tak ada timing guys. So aku dah buat banyak benda kat motor ni. Tak adalah buat banyak benda kan. Motor ni boleh hidup. Dia hidup sekejap, lepas tu terus tak ada timing. Nak kehidup balik tu punyalah lama kan. Duk tendang starter dia. Hidup sekejap, lepas tu terus tak ada timing. Tak kisahlah kau naikkan timing tu berapa banyak mana pun, dalam masa 5 saat ataupun 10 saat mesti timing tu akan hilang juga. Aku try tukar-tukar pilot jet, main jet, carburetor masih sama, masih bangang carburetor ni. Timing lah bangang, bukan carburetor ni. Macam tepet dah set kan. Valve bocor macam tak possible sebab dia boleh hidup sekejap dan ada timing sekejap, tapi dalam masa 5 saat ataupun 10 saat terus tak ada timing, hilang terus. Biasa kalau valve bocor, dia tak ada timing langsung tau. Kau start lah macam mana pun, memang susah gila nak start. Lepas tu dah boleh start, memang tak ada timing. InsyaAllah tak ada timing langsung. Aku pun berfikir dengan akal yang dikurniakan oleh Allah ni. Akhirnya aku rasa macam, ini mesti ada something yang membuatkan setting carburetor tiba-tiba gila. Mula-mula dia tak gila, tapi dia jadi gila lepas 5 saat. Aku pun check dia punya tengkuk ni, ada kebocoran tak dekat dia punya hose ni. Dekat dia punya hose ni kan, ni hose ni dengan hose ni. Mana hose ni hilang? Ni hose ni. Hose ni dia sambung dekat sini tau. Disambung dekat sini. Dia sambung dekat sini. So aku check lah, ada kebocoran ke tak dekat ni hose ni, ada kebocoran ke tak carburetor overflow ke tak ni, wire overflow dia overflow ke tak tapi tak overflow tak ada bocor. Aku pun cabut balik tengkuk ni, tengok dia punya O-ring je, tak putus, tak apa kan. So dia macam dia tak ada angin berlebihan yang masuk lah. Dekat getah penyambung ni pun tak ada angin langsung. Tapi macam mana dia boleh jadi kacau setting carburetor, kacau air fuel mixture yang masuk dalam enjin ni. Aku pun test lah dia punya aliran minyak ni. Ni ialah fuel cock. Fokus. Ini ialah fuel cock. Yang bawah ni ialah hose yang pergi ke tengkuk. Ni hose yang kita cabut dan pasang balik tadi ni. Hose ni dia pergi kat tengkuk. Dan hose ni satu lagi ni dia pergi dekat carburetor. Mekanisme dia hose yang ke tengkuk ni, hose yang ke tengkuk ni, dia akan detect vacuum yang dihasilkan oleh enjin. Bila piston tu turun dengan valve intake tu terbuka, dia turun, dia menghasilkan vacuum di mana sedutan angin berlaku, sedutan udara berlaku. Ni macam mulut kita ni, kita gitu. Muka dia memang macam tu, muka dia memang buruk sikit je. Gitu. So bila dia detect vacuum tu, dekat sini, dekat tengah-tengah ni, antara dua lapisan besi ni, satu dengan belakang ni. Ni apa benda ni? Alamak, low battery guys. Kena charge dulu bateri guys. Tak menyala guys. So sampai mana kita tadi? So ni dia punya hose vacuum dia. Dan bila dia dah detect enjin punya vacuum yang kita sedut tadi dengan muka buruk dia tu, lepas tu diaphragm dia antara dua kepingan besi ni, diaphragm dia akan kawal. Ni yang besar ni ialah minyak daripada tangki, dia akan duduk kat sini. Bila diaphragm tu disedut, dia akan membuka ruang untuk minyak ni lalu dekat hose warna biru ni. Hose ni dan hose ni akan
ke dalam karburator dan dia masuk dalam takungan bawah ni. Okay, kalau korang tengok RZ ke motor Chris ke, dia ada kawal cok dekat sini, dekat bawah tangki minyak tu. Bukan cok nama dia, kok. Dia kok ataupun fuel valve. Okay, so kita macam kalau kita parking lama, kita tutup lah kan. Lepas tu kita nak start tu kita buka lah. So benda tu manual, so sangat-sangat leceh kan. Kalau kita tak tutup, kemungkinan valve karburator tu nak overflow ada kan. Kalau kita tutup, tak adalah kemungkinan karburator tu untuk overflow kan. So kalau dia buat benda ni macam ni, fuel cock yang guna vacuum ni, enjin mati automatik dia tutup. Automatik tak ada minyak mengalir. So kita buka benda ni pun tak ada mengalir minyak yang bodoh tu kan. Kalau yang manual tu kita kena tutup dulu baru kita boleh buka benda ni. Kalau kita tak tutup, minyak mengalir lah. So masalah dia punyalah panjang penerangan dia tu. Masalah motor ni, aduh, mengecik sikit air minyak. Bila kita sedut ni, minyak akan keluar, membazir sikit lah kan. Tapi tak apa, minyak murah sekarang. Okay, aku sedut sekali, dia keluar. Kalau sedut banyak kali, kau dengar bunyi aku macam bunyi ciuman kan. So dia keluar. Itu tak ada masalah lagi. Yang aku cakap, mula-mula motor ni ada timing, tapi dalam 5 saat macam tu tak ada timing. Ini disebabkan bila aku sedut dalam keadaan yang lama dan sedutan yang kuat, dia mengeluarkan something. Jom. So maaf lah, kamera depan memang muka aku jadi tak handsome sikit lah. Kalau kamera belakang muka aku jadi handsome, insyaAllah. So ni aku sedut kan, tak keluar pula. Tadi keluar minyak situ. Tapi okey pula kan. Tadi serius stop, memang keluar minyak dekat sini. So possibility untuk dia punya fuel cock ni rosak tinggi lah. Okay, dah guna kamera belakang lah, tak handsome ni, rambut tengah kembang. So bila aku sedut kat sini tadi, keluar minyak guys. Oh ada. Tak ada. Dia memang keluar minyak sikit tadi. Itulah penyebab dia motor ni jadi timing tak ada tiba-tiba. Ni aku buat video ringkas je. InsyaAllah bila kita tukar dia punya fuel cock, ataupun kalau lah fuel cock ni tiba-tiba okey, InsyaAllah lah dia punya timing akan ada balik dan maintain macam tu je. Okay, so di mana kebenaran teori ni? Okay, teori ni korang bayangkan benda ni dia duduk diam-diam dalam karburator ni kan. Video ni memang jadi lama sebab penerangan tu lah. Tanpa penerangan tu memang tak lama pun benda ni kan. Kalau aku just tunjuk-tunjuk bodoh macam tu je memang tak lama lah. Tapi aku nak bagi korang faham. Okay, tak balik. Okay, korang bayangkan enjin hidup, benda ni sedut minyak macam biasa, minyak pun masuk. Tapi bila sedutan dia dah makin kuat, makin bertubi-tubi, tiba-tiba diaphragm ni bocor. Dia ada kebocoran yang sedikit. Okay, so minyak yang daripada atas ni dia turun masuk ke bawah ni, masuk dalam hose ni, dan dia masukkan minyak yang berlebihan dekat tengkuk ni. Itu yang membuatkan timing kacau, setting karburator jadi kacau. Jadi tiba-tiba minyak lebih. So tu yang jadi timing tak ada tu. Pembakaran jadi tak efisien. So timing jadi tak ada lah. Kan? So korang faham di situ dia punya teori saintifik, fizik, kimia apa semua, agraban apa. So korang dah faham benda tu. Penerangan ni penerangan ringkas untuk kita yang baru belajar ni kan, BBNU, newbies, noob kan, yang masih baru nak belajar pasal motor tapi kita ada masalah tu dan kita nak tahu kenapa masalah tu terjadi. Antara kemungkinan motor tak ada timing. Ini ialah, tapi benda ni jarang-jarang berlaku jarang-jarang berlaku, tapi kalau dia nak berlaku, dia berlaku je. Okay? Ada juga
masalah timing ataupun masalah motor mati tiba-tiba disebabkan benda ni, di mana minyak tak mengalir langsung. Dia ada something yang membuatkan diaphragm ni tak disedut langsung ke kan. Hose ni ada bocor ke, tiba-tiba hose ni tercabut lah, hose dekat tepi ni pun tercabut lah kan. Ni pun boleh buat timing jadi setting carburetor jadi kacau, di mana bila hose ni tercabut, sedutan vacuum dekat enjin ni dia akan sedut udara yang bila hose ni tercabut, vacuum tu akan sedut udara yang luar lah. Dia akan sedut udara luar masuk dalam ni. So udara berlebihan, dia kacau setting carburetor. Timing tak ada, enjin pun insyaAllah akan matilah. Kalau tak mati pun at least timing tak ada lah. Dia punya setting carburetor akan jadi lean. So hose dekat sini pun bila dia tercabut, dia akan sedut juga angin daripada hose ni. Okay, kalau kau cabut ni, benda ni dia biar macam ni, tak ada hal pun, tak ada apa pun. Benda ni untuk valve dekat sini, bila dia detect vacuum, dia detect vacuum dekat sini kan. So dia sedut angin dekat sini, dia akan buka valve dekat sini untuk laluan hose ni. Hose ni kalau standard motor dia sambung dengan kotak angin. Untuk laluan hose ni masuk ke dalam port exhaust. Dia untuk mengurangkan pencemaran udara, di mana dia masukkan angin yang fresh ke dalam exhaust untuk dia react dengan gas exhaust dan mengeluarkan gas exhaust yang indah lah. Tak penuh karbon, NOx apa semua kan. So macam tu lah. So kita pasang balik benda ni. Kita pasang balik hose ni. Okay. So itulah kesimpulan motor ni. Kenapa dia jadi tak ada timing tiba-tiba dalam masa 5 saat, 10 saat dan beberapa saat. Dan aku sekarang lapar, aku nak makan Maggi lah. So cepatan kali kedua. Keluar minyak guys. Pernah tahu rasa minyak macam mana? Kau tak ada pengalaman rasa minyak kan? Aku ada pengalaman. Rasa minyak. Dah berapa kali dah aku memang kalau test fuel cock ni, memang banyak kali lah. Banyak kali rasa minyak. Sebab kalau dia punya diaphragm bocor memang jadi macam ni, okay? Diaphragm, pronounce yang betul ialah diaphragm, okay? Ada orang komen benda tu dekat aku, aku ambil sebagai tiba. Sorry lah, kamera memang buruk sebab pakai kamera depan. Biasalah, telefon Android bila korang update memang jadi macam ni, okay? Mula-mula kamera ni dia punya depan memang lawa, tapi lepas update dia akan jadi buruk macam ni, kan? Penuh dirawat, okay? Alright, so satu lagi selingan. Okay, ni fuel cock yang aku dah buka. Okay, spring ni duduk kat sini. Sorry, tak jelas sangat sebab malam memang kamera ni jadi bangang sikit. So ni lah piring kat belakang dia. Ni lah dia punya valve minyak, valve minyak. Ni ada O-ring dekat tengah-tengah ni. Ni untuk prevent minyak daripada terus mengalir. So dia duduk macam ni. Benda ni dia akan prevent lubang ni tau. Ni lubang. Ni minyak masuk ni. Minyak masuk sini, dia akan bertakung kat sini. So ni. So dia dalam keadaan rapat macam ni. Bila yang dekat bawah ni, dia kesan vacuum. Ni lubang ni, dia kesan vacuum. Lubang ni akan masuk ke dalam ni. Dia disalurkan dengan benda ni, dan dia akan sedut benda ni tau. Dia akan sedut plate ni. Untuk rapat. Ni ada spring belakang ni kan.
Untuk rapat macam ni, bila dia rapat macam ni, laluan minyak pun akan terbuka lah. Sekarang ni benda ni koyak. Benda hitam ni koyak. Nampak ada koyak tu? Nampak koyak. So benda tu lah yang membuatkan minyak daripada sini, takungan sini, dia mengalir sampai ke sini. So kekoyakan dia tu menyebabkan aku tersedut minyak tadi. Okay. So itulah cerita dia.